Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. SPRM membeku 192 akaun termasuk milik bekas Menteri Kanan. Daripada Kosmo, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah pun membekukan akaun bank berjumlah 39 juta ringgit Malaysia 39 juta ringgit Malaysia, termasuk yang melibatkan 192 akaun termasuk milik seorang bekas Menteri Kanan. SPRM dalam satu kenyataan berkata, pembekuan 192 akaun itu melibatkan 35 akaun syarikat selain 157 akaun individu termasuk milik bekas Menteri Kanan. Termasuk milik bekas Menteri Kanan, 2 ahli perniagaan bergelar Tan Sri serta ahli keluarga mereka. Nah, ini kalilah. Serta ahli keluarga serta ahli keluarga mereka. Selain daripada itu, SPRM juga turut merakam kenyataan 2 individu bergelar Tan Sri selain membuat penggeledahan di kediaman serta premis berkaitan melibatkan bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan terbabit kemarin. Kesemua mereka ini telah diserahkan notis mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 44 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 bagi tindakan terbabit. Katanya lagi, susulan daripada itu, beberapa dokumen berkaitan dengan kes itu telah diperolehi oleh pihak SPRM, katanya di sini tadi. Dalam perkembangan yang sama, SPRM berkata, pihaknya juga kini juga sedang giat untuk memperoleh maklumat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyelewengan dana negara yang berjumlah kira-kira 2.3 bilion. Wow. Pada Mei tahun lalu atau pada Mei lalu, bukan tahun lalu, pada Mei yang lalu, sekarang dah bulan Jun, lupalah. Pada Mei yang lalu, seorang bekas Menteri Kanan dan seorang tokoh perniagaan bergelar Tan Sri telah pun disiasat oleh SPRM berhubung penyelewengan dana negara bernilai lebih 2.3 bilion. Menurut sumber, siasatan itu adalah kesinambungan dan lanjutan daripada pendedahan dokumen sulit oleh International Consortium of Investigative Journalists ICJ berhubung transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan di luar pesisir. Tumpuan siasatan adalah berhubung kepada pembelian dan pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh syarikat gergasi negara yang dikatakan didalangi oleh bekas Menteri Kanan itu. Difahamkan transaksi pembelian dan pemilikan saham itu dipercayai menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara serta kejatuhan kepada mata wang pada penghujung tahun 1990-an. Katanya ia diseleweng demi untuk kepentingan individu-individu terbabit untuk diselamatkan atau yang dikenali sebagai bailout daripada mengalami kerugian yang lebih teruk. Jelasnya lagi, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri, mengumumkan rahsia sebenar punca kekalahan Barisan Nasional yang teruk pada pilihan raya yang lalu. Harus diingat, kekalahan itu ketika beliau menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Dan beliau Perdana Menteri yang paling didesak untuk membubarkan parlimen dengan alasan boleh menang, akhirnya kalah teruk. Dan beliau akhirnya
bekas Perdana Menteri ini, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, membocorkan rahsia mengapa BN kalah teruk pada PRU yang lalu. Ini sebabnya. Beliau berkata, pandangan simplistik seperti Ahmad Maslan adalah punca Barisan Nasional kalah, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menjawab kritikan daripada Ahmad Maslan, bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang lalu disebabkan oleh UMNO yang membuat andaian mengenai sokongan kepada parti itu tanpa berasaskan kajian komprehensif dan fakta. Ismail yang juga adalah bekas naib Presiden UMNO mempersoalkan unjuran UMNO pada ketika itu bahawa BN boleh menang melebihi 112 kerusi. Hakikatnya, pandangan yang simplistik, tanpa fakta dan tanpa statistik oleh bekas Setiausaha Agung UMNO, iaitu Ahmad Maslan, seperti inilah yang menyebabkan BN kalah dalam PRU 15, kata Ismail Sabri Yaakob. Berkatanya lagi, unjuran UMNO pada ketika itu, BN boleh menang 112 kerusi dan boleh membentuk kerajaan secara solo. Soalnya, apakah ada kajian sikap secara komprehensif telah dilakukan sebelum membuat unjuran tersebut? Kerana akhirnya BN kini hanya tinggal 30 kerusi sahaja di Dewan Rakyat. Namun kerana yakin menang tanpa fakta, akhirnya BN kecundang dalam PRU 15, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Semalam, Ahmad Maslan yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berkata, masa yang tepat adalah faktor yang penting dalam politik bagi membolehkan parti itu mencapai kemenangan dalam pilihan raya. Ahmad Maslan memberi bayangan nasib UMNO mungkin tidak seteruk sekarang jika pihak Putrajaya patuh kepada kehendak parti supaya PRU diadakan tidak lama selepas pilihan raya negeri PRN di Melaka serta Johor diadakan. Ia dipercayai merujuk kepada sekumpulan pemimpin UMNO yang berada dalam kerajaan pada ketika itu yang diketuai oleh Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri pada ketika itu menjadi salah seorang daripada naib Presiden UMNO. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata, sebagai Perdana Menteri pada ketika itu, dia mendapat laporan daripada pelbagai agensi yang menunjukkan suasana pada ketika itu BN masih tidak mampu untuk menang. Katanya PRN tidak boleh dijadikan sebagai indikator untuk menentukan kejayaan BN dalam PRU kerana keadaan politik negara amat dinamik. PRN dan PRU adalah dua perkara yang amat berbeza, katanya. PRN lebih tertumpu kepada isu negeri, khususnya prestasi kerajaan yang mentadbir negeri pada ketika itu. PRU melibatkan isu nasional. Apatah lagi, persepsi terhadap BN secara keseluruhan masih tidak baik pada ketika itu. Jadi katanya, inilah punca sebenar kekalahan BN. Kerana mempunyai bekas Setiausaha Agung UMNO yang hanya sekadar boleh membuat andaian mudah berlandaskan logik akalnya sahaja tanpa mempunyai statistik sokongan peringkat persekutuan kepada Barisan Nasional, katanya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.